Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Lutfi Othman, bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN. Kita mulakan buletin dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Bengkel program perpindahan bakat Talent Transfer telah diadakan di MSN Bukit Jalil pada 22 Mac 2024. Tujuan bengkel ini diadakan adalah bagi membincangkan dan menetapkan kerangka serta kaedah pemilihan atlet untuk projek Talent Transfer. Program ini dimulakan dengan 3 sukan iaitu akuatik terjun, berbasikal dan olahraga. Seramai 15 orang telah hadir ke bengkel tersebut, terdiri daripada Persatuan Sukan Kebangsaan, Institut Sukan Negara dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Program perpindahan bakat Talent Transfer ini merupakan satu proses yang berlaku apabila seseorang atlet berhenti atau mengurangkan penglibatan mereka dalam sukan yang mereka telah sertai sebelum ini dan seterusnya mencuba sukan yang baharu. Kementerian Belia dan Sukan pada 22 Mac telah mengumumkan keputusan kerajaan untuk tidak menerima tawaran daripada Persekutuan Sukan Commonwealth sebagai tuan rumah Tamasya Sukan Commonwealth 2026. Mesyuarat Jemaah Menteri yang bersidang telah mengambil keputusan tersebut setelah meneliti semua aspek penganjuran dan implikasi kewangan. Malaysia ditawarkan menjadi tuan rumah apabila Victoria, Australia mengambil keputusan menarik diri selepas memberikan alasan peningkatan kos penganjuran. Kerajaan Madani mengucapkan terima kasih kepada CGF atas penawaran tuan rumah Sukan Commonwealth 2026. Namun pada ketika ini, kerajaan mahu memberi fokus kepada pembangunan sukan serta kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Untuk rekod daripada 74 negara dan wilayah yang menjadi ahli Persekutuan Sukan Commonwealth, hanya England, Kanada, Australia, Wales, New Zealand, Jamaica, Scotland, India dan Malaysia pernah menganjurkan tamasya tersebut. Dalam pada itu, sempena menyambut bulan Syawal yang bakal tiba, 100 Plus sekali lagi berkolaborasi bersama Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB menyantuni bekas-bekas atlet negara dengan mengadakan ziarah dan menyerahkan sumbangan ikhlas buat mereka. Untuk program kali ini, wakil-wakil dari 100 Plus, YAKIB dan MSN telah berkunjung ke kediaman bekas atlet negara yang terdiri daripada bekas atlet para memanah Muhammad Izhar Abdul, bekas pesilat negara Nurmala Yaakob, bekas pemain bola keranjang berkursi roda Muhammad Faiz Zahman Huri dan Muhammad Azwan Abdul Rahim, serta bekas atlet dan jurulatih olahraga Nur Syamyun. Sesi kunjungan yang diadakan pada 27 Mac turut dihadiri pengurus YAKIB yang berbahagia Datuk Nurul Arifin Abdul Majid, Encik Muhammad Fauzi Ahmad, pengurus pengurusan negara dan penajaan FNN dan Puan Puah Peling, pengarah bahagian korporat Majlis Sukan Negara. Dalam usaha meningkatkan ilmu jurulatih kebangsaan, Majlis Sukan Negara mengambil langkah proaktif menganjurkan High Performance Coach Education Series 2024 dengan kerjasama Akademi Kejurulatihan Kebangsaan dan Institut Sukan Negara. Program 4 hari melibatkan jurulatih-jurulatih di bawah program podium, para pelapis kebangsaan dan pelapis negeri itu dikendalikan pakar-pakar dari Nippon Sports Science University, Jepun. Diketuai Profesor Masamitsu Ito, pengarah Akademi Pembangunan Kejurulatihan NSSU. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hannah Yeoh yang hadir merasmikan program pada Selasa berkata inisiatif terbaru itu membuktikan pihak kementerian serius untuk memperkasakan bidang kejurulatihan menerusi budaya latihan prestasi tinggi supaya selari dengan negara-negara kuasa sukan di benua Asia. Dengan adanya latihan seperti ini untuk jurulatih kita, saya percaya jurulatih kita boleh keluar daripada deadlock yang mereka ada sekarang, stalemate yang mereka ada sekarang untuk membantu atlet kita untuk mempunyai prestasi yang jauh lebih baik. Tambah beliau, banyak yang dapat dipelajari hasil jalinan kerjasama dengan NSSU ini memandangkan sukan prestasi tinggi sudah sebati dengan penggiat sukan di Jepun yang sentiasa meletakkan sasaran pencapaian tertinggi ketika mula melatih bakat-bakat muda di peringkat awal.
Dalam pada itu, 5 jurulatih tempatan daripada siri kursus kali ini bakal dipilih untuk menimba ilmu secara lebih mendalam mengenai budaya latihan prestasi tinggi secara tindikan di Universiti Sains Sukan terulung di Jepun itu yang mempunyai rekod menyumbang lebih 40 pingat emas keseluruhan kepada kontingen Jepun daripada Tamasya Sukan Olimpik dan Sukan Paralimpik. Kita juga akan menawarkan peluang untuk 5 jurulatih yang akan dipilih oleh NSSU untuk menjalani latihan ataupun exchange program di Jepun. Saya percaya dengan adanya peluang seperti ini, ia akan membuka minda jurulatih kita lah. Cawangan program khas Bahagian Bakat dan Pembangunan Wanita MSN yang diwujudkan pada tahun 2020 kini mempunyai 4 program pembangunan berpasukan yang terdiri daripada program pembangunan bola sepak negara, NFDP, rugby, NRDP, hoki, NHDP dan bola jaring, NNDP. Selaras misi mencari lebih ramai atlet peringkat akar umbi di seluruh negara, rangkaian kejohanan berskala kecil di peringkat daerah sehingga ke peringkat antarabangsa dirancang rapi bagi memastikan bakat-bakat sukan ini digilap menjadi jaguh sukan negara masa hadapan. Antara kejohanan yang menjadi fokus utama program khas sudah tentu Piala Supermok, Minawan Cup, Bunga Raya Cup dan Super Cup NNDP. Saban tahun pasti ada kelainan yang ditampilkan bagi meluaskan tapak penyertaan atlet berbakat dalam 4 jenis sukan ini. Program khas tahun ni signature untuk program khas. Kalau NNDP kita akan bawa Supermok daripada Gambang ke KL. Sebab 3 tahun yang berturut-turut kita berada di Gambang dan dah tiba masanya untuk kembali ke KL untuk 1 tahun dan kita akan kembali semula ke Gambang untuk tahun hadapan. Bagi NHDP kita akan ada Minawan Cup berdekatan dengan Supermok jugalah di bulan November. Selain itu kita ada rugby, Bunga Raya Cup dan kemungkinan besar kita akan ada NNDP juga. Itu bergantung pada penajaan. Menurut Syukri lagi, beliau yakin dengan penganjuran kejohanan Open Series bagi ke-4 sukan yang bakal dianjurkan di seluruh negara tahun ini dapat menarik lebih banyak penyertaan bakat-bakat baharu dari sekolah-sekolah dan kelab-kelab sukan yang bertanding. Kita memang ada signature ya pada tahun lepas yang kita wujudkan 2 tahun lepas, iaitu kejohanan Open Series yang diadakan di seluruh negara di 14 negeri di 14 tempat pelancongan negara dan kita pastikan ia akan menyemarakkan ekonomi setempat dan juga mempopularkan dan brandingkan program khas. Paling menarik, penganjuran berterusan ini dapat menarik minat para penaja untuk berkolaborasi dan sekaligus menjadi sebahagian daripada penyumbang besar kepada program pembangunan sukan negara. Open Series ni memang tidak menggunakan sebarang bajet daripada program dan juga Majlis Sukan Negara. Kita buka kepada agensi-agensi dan persatuan sukan daerah ataupun negeri untuk mengaktifkan mereka untuk penganjuran kejohanan. Dan setakat ni kita dah ada beberapa penaja yang berminat dan ada juga yang existing penaja untuk mengikut Open Series ini di seluruh negara. Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di edisi akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmatnya kita masih lagi dikurniakan kekuatan dan kesihatan untuk meneruskan siri ibadah puasa kita. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang sebelum ini, ibadah puasa yang
sesuai berdepatan dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW dan kita dapat melaksanakan dengan cara yang terbaik. Di antara perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian dalam berpuasa dalam bulan Ramadan adalah adab-adab ketika berpuasa. Maka berpuasa bukan hanya kita meninggalkan makan dan minum semata-mata, tapi sebenarnya berpuasa juga kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti mengumpat, memfitnah atau mencela dan juga mengeluarkan kata-kata yang kotor. Untuk memastikan puasa kita ini puasa yang berkualiti, maka kita perlu memastikan lidah kita dijaga daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita semua, sama ada warga sukan ataupun di mana saja berada, ketika bermain di media sosial ataupun bercakap dengan rakan kita ataupun dengan orang sekeliling kita, maka kita pastikan sepanjang bulan Ramadan kita jaga lidah kita daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, adab yang seterusnya adalah kita juga memastikan sepanjang Ramadan kita jaga aurat kita, kita tutup aurat kita dengan sebaik mungkin. Maka begitu juga kita sarankan kepada atlet-atlet negara yang berlatih sepanjang bulan Ramadan untuk kita menyesuaikan pakaian lebih sopan selain Ramadan. Mudah-mudahan dengan demikian puasa itu akan berkesan dalam kehidupan kita. Di antara adab berpuasa yang lain yang perlu kita terapkan juga adalah kita menjaga seluruh anggota tubuh kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjaga mata daripada melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjaga telinga kita dengan mengawal daripada mendengar perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan demikian, insya-Allah puasa yang kita lakukan bukan hanya setakat orang kata melepaskan batuk di tangga, tapi kita betul-betul melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mencontohi apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah adab-adab yang akhirnya akan menjadikan puasa kita lebih berkualiti. Puasa kita adalah puasa yang menepati kepada apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian puasa kita akan menjadi puasa yang lebih baik daripada puasa tahun-tahun yang sebelumnya, sehingga kita mampu keluar daripada bulan puasa bukan hanya setakat kita dapat menahan lapar dan dahaga, tapi meningkatkan diri kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan asas tujuan kita berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Semoga dengan kita menjaga adab-adab sepanjang bulan Ramadan, khususnya dengan kelebihan yang ada Allah berikan dalam Ramadan, maka kita semua akan dapat puasa yang sesuai dengan tujuan, iaitu mendapat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami harapkan juga sepanjang bulan Ramadan maka kita perbaiki segala adab dan juga segala pergaulan kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita bukan hanya dapat kecemerlangan di dunia, bahkan nanti kita akan dapat kecemerlangan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.